Dan juga wa kitabi af'alil ibadi lil Bukhari, kitab khalqu af'alil ibad yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Betul tak Imam Bukhari pun kata Allah Ta'ala atas arasy? Sebab Mubarakpuri dia sandarkan kepada kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari. Bila kita baca, hadirin sekalian, Imam Bukhari pun menyebut perkara yang sama, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasy. Lalu dikemukakan ayat yang mana Firaun minta Haman, supaya Haman ini membuat apa dia? Membuat suatu tangga sampai ke langit. Firaun menafikan kenyataan Nabi Musa AS bahawa Nabi Musa itu berada, Nabi Musa mengatakan Allah Ta'ala di atas arasy. Lalu Firaun kata bahawa, bagi tahu kepada menteri dia Haman, tolong buatlah maknanya tangga yang panjang sampai ke langit, aku nak tengok betul tak Tuhan Musa ada di langit. Jadi Imam Bukhari ketika menakalkan pendapat Ibnu Mubarak, qala Ibnu Mubarak, la naqulu kama qalatil Jahmiyatu, kami tak kata sebagaimana yang dikata oleh Jahmiyah, innahu fil ardi ha huna. Jahmiyah kata Allah Ta'ala berada di bumi. Lalu dia kata bal alal arsy istawa, bahkan dia di atas arasnya istawa. Imam Bukhari juga turut mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasy. Lalu Mubarak pun disebut lagi wa kitabil alwi liz-Zahabi, dan juga kitab al-alwu yang dikarang oleh Imam Zahabi. Kita tengok betul tak Imam Zahabi pun kata begitu. Imam Zahabi pun sebut, dia buat mari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'na, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang aina Allah, di manakah Allah, fa asyarat biyadiha ila sama. Lalu jariah ini mengisyaratkan bahawa Allah Ta'ala berada di langit. Lepas tu yang Rasulullah kata aqtiqha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia kerana dia adalah seorang yang mukminah. Cuma Imam Zahabi mengemukakan di dalam beberapa tempat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasy. Kitab ini memang membahaskan dalil-dalil hujah-hujah berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala berada di atas arasy. Dan kalau kita baca Asma' wa Sifat oleh Imam Baihaqi, tuan-tuan sila duduk jangan lari ya. Saya nak baca sampai habis sila duduk jangan lari, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasy. Muka surat 513. Imam Baihaqi bawa mari riwayat daripada Abdullah Hafiz Al-Hafiz, daripada Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Jauhari, dan juga Ibrahim bin Al-Haythami, juga Muhammad bin Kathir, daripada Musaisi, dia kata aku telah mendengar Auza'i, Imam Auza'i mengatakan, seorang tabi'in, kunna wattabi'una mutawaffiruna naqulu, kami adalah satu kumpulan yang ramai, kami kata innallaha zikruhu fawqa arsyihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasnya, wa nu'minu bima waradatis sunnatu min sifatih, dan kami beriman sebagaimana yang datang daripada sunnah tentang sifat-sifatnya. Bukan sahaja tentang sifat Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, termasuklah sifat tangan dan sebagainya. Okey. Yang keseterusnya, kalau kita baca di dalam kitab Asy-Syariah yang dikarang oleh Imam Abu Bakar Al-Ajurri, dia bawa mari sanad. Bawa mari tentang sanad pegangan Imam Malik yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasy dengan zatnya. Yang orang duk sandarkan kepada masyhur kata-kata Imam Malik kan, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Orang tak pernah bahas, kadang-kadang orang tak kaji, orang abaikan, lalukan sahaja perkataan Imam Malik itu.
banyak orang duk kata Allah Ta'ala tak bertempat, menyandarkan juga kepada perkataan dan juga kenyataan Imam Malik. Jadi Imam Abu Bakar Al-Ajuri sebut di dalam kitab Asy-Syari'ah bagaimana pegangan Imam Malik, bahawa yang paling mengetahui pegangan dan pendapat Imam Malik ini adalah Nafi'. Lalu dikemukakan di sini, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abul Fadl Ja'far bin Muhammad Al-Sandali. Dia berkata telah menyampaikan kepada kami Fadlu bin Ziyad. Dia kata, aku telah mendengar Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal, maknanya anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, berkata, qala Malik bin Anas, telah berkata Malik bin Anas, Allah Azza wa Jalla fis samai, Allah Subhanahu wa taala berada di langit, wa ilmuhu fi kulli makanin, dan ilmunya berada di setiap tempat. Maka zat, di sudut zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, tetapi di sudut ilmunya maka berada di setiap tempat. Sebab tu adalah Al-Quran, wa huwa ma'akum, ma'ana ma'akum bihablil warid, itu di sudut ilmu, bukan di sudut zat. Jadi Imam Malik sendiri berdasarkan kepada sanad yang sahihnya bahawa dia sendiri mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Sebab tu disebut al-istiwa ma'lumun. Istiwa adalah maklum. Maknanya Imam Malik faham macam mana maklum. Maklum di situ maknanya maklum istiwa Allah Taala berada di atas arasy. Cuma fi kulli makan, di sudut ilmunya. Di sudut ilmunya. Jadi banyak lagi dalil-dalil yang disabitkan, yang mensabitkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Wa fil kitabillahi azza wa jalla ayatun tadullu ala anna Allah tabaraka wa ta'ala fis sama'i ala arsyihi wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqihi. Maknanya yang kata bersama dengan makhluk adalah ilmunya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Dalam kitab Asy-Syari'ah. Kita baca di dalam kitab Jami'us Syuruh wa Ta'liqat Al-Ilmiyah. Jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Di dalam mentafsirkan summa stawa 'alal arsy, surah A'raf itu summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Dikata di sini wal arsyu wa huwa a'lal makhluqati. Arasy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Laisa faqahu makhluqatun. Tidak ada di atas pada arasy itu makhluk, sesuatu makhluk pun. Wallahu jalla wa ala fawqa arsyihi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Fa hadza fihi isbatul ulwi. Dan di sini adalah menunjukkan isbat ketinggian Allah. Isbatul ulwi lillahi azza wa jalla fawqa makhluqatih, atas daripada segala makhluknya. Kita tengok jilid yang kedua pula. وقد روى النافع وقد روى ابن نافع الذي كان من أعلم الناس. Ini yang saya nak sebutkan tadi, bahawa telah meriwayatkan oleh Ibnu Nafi', dia adalah orang yang paling tahu bi ara'i Malikin, iaitu pandangan Imam Malik, yang Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumun. Telah meriwayatkan oleh Ibnu Nafi', yang Ibnu Nafi' ini adalah merupakan orang yang paling faham, paling tahu tentang pandangan Imam Malik. Alladhi kana min a'lamin nasi bi ara'i Malikin kulliha. Dia kata dia paling tahu semua pandangan Imam Malik, sebab dia anak murid kepada Imam Malik. An Malikin radhiyallahu anhu qala, daripada Malik radhiyallahu anhu dia telah berkata, innallaha azza wa jalla fis sama'i bi zatihi. Allah Subhanahu wa taala di langit dengan zatnya. Walakinnahu ma'a jami'i khalqihi bi'ilmihi. Tetapi bersama dengan makhluk adalah di sudut ilmu. Zat atas langit. Di sudut ilmu bersama dengan makhluk.
Kalau kita baca At-Tamhid Ibnu Abdul Bar, ketika mensyarahkan hadis nuzul, dia kelahiran dia 368 dan wafat pada 463. Maknanya sebelum kedatangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tak boleh nak dikaitkan dengan Wahabi. Sebelum kedatangan Ibn Taymiyah. Jangan duk kait dengan Wahabi. Ketika mensyarahkan hadis nuzul, dia kata, kan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lail al-akhirah. Maknanya al-akhiri, maknanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi pada 1/3 malam. Pada masa itu siapa nak doa-doa, Allah Taala akan makbulkan. Siapa nak bertaubat, Allah Taala akan terima taubat dia. Jadi Ibnu Abdul Bar kata, wa fihi dalilun ala, dalam hadis tadi adalah sebagai suatu dalil ala anna Allah azza wa jalla fis sama'i ala al-arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di langit di atas arasy-Nya, min fawqi sab'i samawatin, di atas daripada langit yang ketujuh. Kerana apa? Arasy ini sebagaimana yang disebutkan tadi, atas daripada langit yang ketujuh, Allah Taala atas daripada arasy. Kama qalatil jama'atu, sebagaimana yang disebut oleh jamaah. Jamaah ini satu kumpulan, yang dimaksudkan di sini adalah pegangan golongan salaf. Wa huwa min hujjatihim 'ala al-mu'tazilati wal jahmiyah fi qaulihim. Ini adalah hujah atas golongan Mu'tazilah dan golongan Jahmiyah pada perkataan mereka, innallaha azza wa jalla fi kulli makanin wa laysa 'alal arsy. Nak jawab hujah golongan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah yang kata Allah Ta'ala ni berada di setiap tempat dan bukan berada di atas arsy. Wa dalilu ala sihhati ma qalahu ahlul haqqi, dan dalil tentang kesahihan pendapat ahlul haq itu, fi zalika, pada yang demikian itu, dia awak mari juga ayat yang selalu kita baca, ar-rahmanu ala arsy istawa, Allah Ta'ala beristawa di atas arasy. Tengok, dia pun ambil ayat tu nak mensabitkan kata Allah Ta'ala atas arasy, dia ambil ayat tu, Ibnu Abdul Bar. Okey, kalau kita baca Urfu Syazi, syarah kepada Sunan Tirmizi. Bila disebut tentang Allah Ta'ala berada di atas arasy, Allah Ta'ala tangan, mata, muka dan sebagainya, ayat mutasyabihat. Bagaimana cara fahaman golongan-golongan salaf tentang ayat mutasyabihat ini? Dia kata, wa'lam annal mutasyabihati mislu nuzulillahi ta'ala ila sama'id dunya. Mutasyabihat seperti apa dia? Allah Ta'ala turun ke langit dunia, wastiwa'i ala arsyihi, maka istiwa di atas arasy. Fara'as salafu fiha, bahawa para salaf melihat al-imana ala zahirihi, beriman di atas zahir. Ma warada imhaluhu ala zahirihi, maknanya kita lalui ayat itu di atas, biarkan ayat itu di atas zahirnya, bila ta'wilin wala takyifin, tanpa ta'wil dan tanpa mengatakan kafiat. Wa yufawwidu amral kafiyati ila Allah Ta'ala, surah kafiat. Bukan surah makna. Makna tahu Allah Ta'ala berada di atas arasy, Allah Ta'ala ada tangan, tahu. Serahnya kafiat tangan, kafiat istawa itu serah. Tengok, orang duk sandarkan kepada salaf ni, tak percaya langsung, pejam mata rapat. Ambil salaf daripada mana? Kalau nak mengetahui pendapat ulama salaf, jangan ambil daripada kitab lain daripada ulama salaf. Kalau kita belajar kitab Asy'ariyah ataupun kitab ulama-ulama khalaf untuk faham pegangan salaf, tak betul. Kita nak faham tentang pegangan salaf, kena ambil kitab salaf. Kalau kita nak faham tentang Asy'ariyah, ambil kitab Asy'ariyah, baru betul. Nak faham silat gayung, jangan belajar dengan sending. Nak faham silat sending, jangan belajar dengan kungfu. Nak faham silat kungfu, jangan belajar dengan tomoy. Jadi berceramuk lah. Yang duk jadi masalah, nak faham pegangan salaf tetapi dia baca kitab Asy'ariyah.
Kita Asy'ariyah duk tafsir salaf. Salaf ni disebut, maka serah pada Allah Ta'ala, tak takwil, tak terjemah. Saya nak beritahu, dalam kajian saya, salaf ini juga terbahagi kepada dua. Kalau salaf, sebahagian salaf, mereka serah tanpa terjemah. Tangan-tangan tak tahu macam mana. Allah Ta'ala yang mengatakan ya, istawa tak tahu. Serah bulat. Taufiq makna. Golongan yang kedua adalah taufiq kafiat. Makna tahu, terjemah makna. Tangan tahu, mata. Tetapi macam mana, wallahu a'lam lah. Itu ada dua. Sebab tu kena mengaji, kena baca, kena faham. Kena buat satu kajian. Okey. Saya nak sebut lagi aqidatut tauhid. Kita tengok sedikit sebelum kita masuk dalil-dalil yang lain tentang pegangan salaf. Sebab saya kata tadi, kalau nak faham Asy'ariyah, baca kitab Asy'ariyah. Nak faham salaf, baca kitab salaf. Dia kata di sini, manhajul ahli sunnah wal jama'ati minas salafis salih wa atba'ihim. Pegangan ahli sunnah wal jamaah berdasarkan kepada pegangan salaf dan pengikut-pengikut mereka, isbatul asma'illahi wa sifatih, mensabitkan nama-nama Allah Ta'ala dan juga sifat-sifat Allah. Mensabitkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kama waradat fil kitabi was sunnah, sebagaimana datang daripada kitab dan juga sunnah. Wa yanbani manhajahum alal qawaidit taliyah, dan mereka membina asas pegangan mereka di atas kaedah-kaedah berikut. Yang pertama, annahum yusbituna asma Allahi wa sifatih, mereka mensabitkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, kama waradat fil kitabi was sunnati ala zahiriha. Mereka mensabitkan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang datang dari Quran dan Sunnah atas zahirnya. Macam mana orang kata tak boleh pegang zahir, kena takwil? Wajib takwil? Tak wajib. Takwil ni harus je tuan-tuan, tak wajib. Wa ma tadullu alaihi alfazuha minal ma'ani, dan sesuatu yang telah menunjukkan oleh lafaz-lafaznya daripada makna-makna. Wala yu'awwilunaha an zahiriha, tidak dipalingkan, tidak ditakwilkan daripada zahirnya. Wala yuharrifuna alfazaha wa dalalataha an mawadhi'iha, dan mereka tidak mengubah, memalingkan lafaznya dan petunjuk-petunjuk daripada tempatnya. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, wa yanfuna anha masyabahatal sifatil makhluqin, musyabahatal sifatil makhluqin. Yang kedua, mereka menafikan musyabahati sifatil makhluqin, kesamaran sifat Allah dengan sifat makhluk. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Itu yang kedua. Yang pertama, mensabitkan segala sifat dan juga segala nama. Yang kedua, menafikan musyabahah. Mana ada orang salah menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru. Yang ketiga, la yatajawazuna mimma warada fil kitabi was sunnah, mereka tidak melampaui, tidak melebihi daripada apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebut oleh Nabi, fi isbati asma'illahi wa sifatih, pada mensabitkan sifat Allah dan juga nama Allah dan sifatnya. Fama asbatahu Allah wa rasuluhu min zalika athbatuhu, dan sesuatu yang Allah Ta'ala sabitkan, maknanya Allah Ta'ala sabitkan, Allah Ta'ala kata ada dan Nabi kata ada, mereka kata ada. Dan sesuatu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nafikan. Wa ma sakata anhu Allah wa rasuluhu sakatu anhu, dan apa-apa yang tak disebut oleh Allah dan Rasulnya, mereka pun tak sebut. Macam kita sebut tadi, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah Ta'ala mati setakat tu je. Dia tak bahas Allah Ta'ala duduk macam mana. Duduk berdiri ke, duduk ke, bersila ke, tak tahu. Berada di atas aras. Kita terjemahkan berada di atas aras, bukan kata duduk di atas aras. Ni orang faham duduk atas aras, duduk macam tu. Tu yang jadi dia pening. Maknanya dia menganggap Allah Ta'ala itu berhajat kepada tempat. Maknanya apa-apa yang disebut oleh Allah dan Rasul, mereka sebut. Apa-apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dan Rasul, mereka nafikan. Apa-apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasul, mereka diam. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, ya'taqiduna anna nusus al-asma'i was sifati minal muhkam alladhi yufhamu ma'nahu wa yufassaru. Yang keempat, mereka beriktikad bahawa nas-nas tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah minal muhkam, bukan mutasyabihat. Sebab itu di dalam nak memahami, membahaskan ayat mutasyabihat seperti yadullah, istiwa dan sebagainya, bukan semua ulama kata mutasyabihat.
Bagi ulama yang kata mutasyabihat, golongan ada yang golongan takwil, ada golongan tak takwil, terbagi kepada dua. Dan sebahagian ulama kata itu bukan mutasyabihat, faham. Istawa faham, ya faham, wajhum faham. Cuma mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia kata yufhamu ma'nahu wa yufassaru. Difahami maknanya dan ditafsirkan, laisat minal mutasyabih, bukan daripada mutasyabih. Fala yufawwiduna ma'nahu, fala yufawwiduna ma'naha, mereka tidak serahkan maknanya kepada Allah. Kama yunsabu, sebagai dinasabkan, sebagaimana orang menasabkan kepada mereka. Maknanya hak ni tak betul ya dah. Orang yang menasabkan kepada mereka ini, yunsabu dzalika ilaihim, golongan yang menasabkan kepada mereka tak betul. Yang kata salah ni tafwid tanpa tafsir, tanpa terjemah, tak betul dia kata. Itu sandaran sahaja kepada salah. Salah tak begitu. Walam ya'rif manhajahum min ba'dil muallifin wal kitabil mu'asirin. Orang yang sandarkan kepada salah, mereka ni tak faham. Mereka tak tahu manhaj salaf macam mana. Ini penulis-penulis baru dia kata yang sandarkan kepada salah. Salah ni dia terjemah dan dia tafsirkan. Yang kelima, wa yufawwidu kaifiyatas sifati. Yang mereka tafwid adalah kaifiat sifat. Salaf ini yang tafwid adalah kaifiat. Bukan makna tangan. Tangan memang tangan lah. Atas-arah berada atas arah. Apa yang mereka tafwidkan maknanya kaifiat berada atas arah. Tangan tu macam mana? Illallah ta'ala. Wala yabhathu anha. Dan mereka tak bahas. Mati setakat tu.